Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan kepada para pelajar yang sedang menonton perkongsian video cikgu hari ini. Cikgu bawakan tajuk bab 1 matematik tingkatan 5 iaitu ubahan, di mana cikgu akan menyentuh lebih lanjut berkaitan dengan ubahan langsung. Kali ini cikgu nak kongsikan bagaimana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey, kat sini cikgu kongsikan 5 panduan ataupun 5 langkah bagaimana untuk kita menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung ini. Yang pertama, kita perlu baca masalah yang diberi tu dan fahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Yang kedua, kita perlu kenal pasti apa pemboleh ubah yang terlibat. Okey. Yang ketiga, kita tulis hubungan pemboleh ubah tadi dalam bentuk hubungan ubahan, dan seterusnya kita tukarkan kepada bentuk persamaan. Okay, yang keempat, kita tentukan nilai pemalar. Okay, dan akhir sekali barulah kita selesaikan masalah yang diberi. Okay, so kita tengok kepada latihan yang cikgu ambil daripada buku teks muka surat 16, iaitu latih kendiri 1.1D. Latihan ini merupakan latihan terakhir untuk subtopik ubahan langsung. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Lee mengisi air dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Pada pukul 11 pagi, Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48% air. Okay, soalan A. Tuliskan satu persamaan yang menghubungkan isi padu V yang diisi ke dalam tangki dengan masa yang diambil iaitu T. Jadi kat sini, kita punya pemboleh ubah adalah yang pertama isi padu iaitu V dan juga masa iaitu T. Okey, kita tulis dalam bentuk hubungan ubahan iaitu V berkadar langsung dengan T, dan dalam bentuk persamaan V sama dengan KT, di mana kita nak cari nilai K ataupun nilai pemalar itu adalah dengan cara K sama dengan V bahagi dengan T. Okay, kemudian kita tuliskan maklumat apa yang telah diberi. V bersamaan dengan 48% tadi, 48%, dan T dalam bentuk 3 jam. Okay, jadi kita cari nilai K, masukkan nilai V dan T tadi dalam persamaan K. Okay, kita akan dapat K sama dengan 0.16. Maka hubungan yang menghubungkan isi padu V dan juga T tadi adalah V sama dengan 0.16 T. Okay, kita gantikan nilai K dalam persamaan V, maka itu adalah persamaan yang dikehendaki untuk soalan A. Okay, untuk soalan B, kita gunakan perhubungan ataupun persamaan V tadi, iaitu V sama dengan 0.16 T tadi, untuk menyelesaikan soalan B pula. Okay, pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? Kat sini tidak diberi sebarang nilai, tetapi kita faham soalan disuruh kita tentukan masa iaitu T. Okay, dan juga V walaupun tidak diberi, tapi dia punya maklumat ada pada tangki itu diisi penuh dengan air, yang bermaksud 100% tangki itu diisi. Okay, 100% adalah bersamaan dengan 1. Jadi, daripada persamaan V di atas, kita masukkan maklumat V ke dalam persamaan, iaitu V sama dengan 1, kemudian 0.16 T. Okay, disebabkan cikgu rasa janggal kalau yang ada pemboleh ubah duduk sebelah kanan, cikgu tukarkan tulis kat sebelah kiri. Jadi 0.16 T sama dengan 1, maka T sama dengan 1 bahagi 0.16, maka T kita akan dapat 6.25 jam. Okay, 6.25 jam ini bersamaan dengan 6 jam 15 minit. Okay, kita masih lagi belum selesaikan soalannya sebab dia tanya pukul berapa kan. Okay, dia bermula pukul 8 pagi, maka 8 pagi tambah dengan 6 jam 15 minit, kita akan dapat pada pukul 2.15 petang. Okay, selain daripada jawab dalam bentuk sistem 12 jam, untuk soalan ni tidak dinyatakan dengan jelas, dia tak nyatakan dengan kriteria dia. Okay, kalau contoh soalan ni juga boleh ditulis dalam bentuk 24 jam. Okay, iaitu pada pukul 14.15. Itu pun boleh juga. Okay, tapi dekat sini cikgu tulis dalam bentuk sistem 12 jam lah.
Okey, untuk soalan kedua, situasi yang diberi, Aminah ingin menggunting beberapa bentuk segitiga daripada sekeping kad. Diberi luas segitiga yang digunting L berubah secara langsung dengan tapak X dan tinggi Y. Pada mulanya dia menggunting satu segitiga dengan L sama dengan 14, X 7 dan Y 4. Okey, A, tuliskan hubungan antara L dengan X dan Y. Jadi, cikgu senaraikan kat sini apa pemboleh ubah yang terlibat, iaitu L, X dan Y. Okey, tulis dalam bentuk hubungan ubahan dulu, iaitu L berkadar langsung dengan X, Y. Maka L sama dengan K, X, Y. Di mana nilai K boleh dicari dengan cara L membahagi X, Y. Kemudian, maklumat yang diberi, L14, X7 dan Y4, maka nilai K yang kita dapat adalah 1/2 ataupun 0.5. Okey, jadi hubungan antara L dengan X dan Y tadi adalah L sama dengan 0.5 X, Y. Okey, untuk menjawab soalan B, hubungan daripada A yang kita dapat dekat A tadi, kita akan guna lagi sekali untuk soalan B. Okey, maklumat yang diberi untuk soalan B. Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak bertambah 20% dan nilai tinggi berkurang 10%. Jadi, kita cari dahulu nilai tapak. Okey, nilai tapak bertambah 20%, iaitu 20% daripada nilai yang asal iaitu 7. Maka dia bertambah sebanyak 1.4. Jadi, nilai X yang kita perlu guna adalah 7 tambah 1.4 iaitu 8.4. Okey, untuk nilai Y iaitu nilai tinggi yang berkurang 10%. Kat sini cikgu cari dulu apa nilai berapa banyak dia berkurang, iaitu 10% daripada nilai yang asal iaitu 4. Iaitu berkurang sebanyak 0.4. Maka nilai Y yang cikgu perlu guna untuk soalan B, nilai yang asal iaitu 4, tolakkan dengan nilai berkurangnya tadi 0.4, maka nilai Y yang cikgu perlu guna adalah 3.6. Okey, kemudian cikgu cari dahulu berapa nilai luasnya jika X 8.4 dan Y 3.6. Cikgu masukkan dalam persamaan L, iaitu 0.5 darab dengan 8.4 dan 3.6. Okay, cikgu dapat 15.12. Okay, luas yang segitiga yang kedua ini nilainya adalah 15.12. Okay, kita masih lagi belum selesai. Cikgu perlukan ruang sedikit. Okay, kemudian kita kira berapa peningkatan daripada luas segitiga yang kedua berbanding dengan luas segitiga yang pertama. Iaitu 15.12 kita tolakkan dengan nilai yang luas yang asal iaitu 14. Jadi kita dapat peningkatan luas sebanyak 1.12. Maka peratus perubahan L iaitu peratus perubahan luas tadi 1.12 kita perkan dengan luas yang asal iaitu 14 darabkan dengan 100%. Maka peningkatan ataupun peratus perubahan luas tadi adalah sebanyak 8%. Okey, soalan ketiga, soalan terakhir. Situasi yang diberi, sebuah kedai pizza menjual 3 saiz pizza dengan harga berbeza seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Jadi soalannya, adakah harga pizza P berubah secara langsung dengan luas permukaan A? Okey, kat sini pizzanya berbentuk bulat ya. Jadi, pertama sekali kita senaraikan dahulu apa pemboleh ubahnya iaitu harga dan juga luas permukaan. Hubungan P dan A ini adalah P berkadar langsung dengan A, maka P sama dengan K A. Dan kita nak cari nilai K, itu nilai pemahalannya dengan cara K sama dengan P bahagi A lah. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu nak senaraikan siap-siap lah nilai jari bagi setiap bulatan pizza ini. Okay, diberi 15, 23 dan 30 ini adalah nilai diameter. Jari separuh daripada diameter. Jadi untuk bulatan yang pertama, jarinya adalah 15 bahagi 2.
Yang kedua, jejarinya 23/2 dan yang ketiga, jejarinya adalah 15. Okey, kalau para pelajar nak guna jejari dalam bentuk perpuluhan pun boleh tapi kat sini cikgu tak nak, cikgu sengaja nak biarkan dalam bentuk pecahan lah. Okey, manakala luas bagi pizza kita ni adalah disebabkan dia bulatan, jadi kita akan guna formula luas untuk bulatan iaitu pi j kuasa 2. Dan nilai pi kat sini cikgu tentukan, cikgu decide nak guna 22/7 memandangkan dalam soalan tidak diberikan nilai pi, jadi kita boleh pilih lah. Okey, kita nak guna nilai pi yang berapa. Okey, kat sini cikgu nak guna pi 22/7, jadi cikgu cari luas bagi setiap bulatan. Okey, luas yang pertama A1 22/7 darab dengan jejarinya 15/2 kuasa 2 tadi, cikgu dapat 176.79. Okey, kita akan ulang langkah yang sama untuk luas bulatan yang kedua dan ketiga. Di mana kat sini luas bulatan kedua bernilai 415.64, manakala luas bulatan yang ketiga bernilai 707.14. Okey, senang cikgu tulis siap-siap. Luas bagi setiap bulatan ni cikgu tulis kat bawah dia nilai-nilainya sebab senang nanti pengiraan seterusnya. Okey, kemudian macam mana kita nak tentukan adakah harga pizza itu berubah secara langsung dengan luas permukaan? Okey, perlu diingat apabila kita katakan suatu hubungan itu berubah secara langsung ataupun berkadar langsung, maka nilai K-nya mesti sama. Okey, nilai K-nya mesti sama. Kemudian, soalan yang terakhir tadi, ayat yang terakhir, jika tidak, saiz pizza manakah yang lebih berbaloi dengan harganya? Okey, untuk kita lihat sama ada harga dan juga saiznya itu berbaloi atau tidak, kita akan tengok pada nilai K yang paling kecil. Okey, kalau katakan tidak, maka kita akan tengok pada nilai K yang paling kecil lah. Jadi untuk setiap saiz pizza ini, kita cari nilai K-nya daripada persamaan K sama dengan P bahagi A tadi. Jadi untuk pemalar yang pertama, K1, P12 bahagi dengan 176.79, kita dapat 0.06788. Ulang langkah yang sama untuk saiz yang kedua dan ketiga, cari nilai K-nya. Kat sini cikgu tulis K kedua, iaitu pemalar yang kedua. 25 bahagi dengan 415.64, cikgu dapat 0.06015. Dan K yang ketiga, cikgu dapat 0.04950. Okey, jadi daripada nilai-nilai K, K1, K2 dan K3 ini, kita jelaslah, kita tengok nilai K-nya itu berubah-ubah, tidak sama. Maka untuk soalan yang ditanya, adakah harga pizza berubah secara langsung dengan luas permukaan? Maka jawapannya adalah tidak. Kerana nilai K-nya itu berubah-ubah. Nilai pemalarnya itu berubah-ubah. Okey, kemudian jika tidak, saiz pizza yang manakah lebih berbaloi dengan harganya? Untuk lihat sama ada berbaloi atau tidak, kita kena lihat pada nilai K yang paling kecil. Jadi dalam kes ini, nilai K yang paling kecil adalah pada nilai K yang ketiga, iaitu 0.04950 tadi. Maka pizza saiz 30 cm lebih berbaloi dengan harganya. Maksudnya lebih jimat lah. Dengan harga RM35, kita boleh dapat pizza yang bersaiz diameternya 30 cm. Okey, itu maksudnya berbaloi. Okey, so 3 soalan untuk melihat bagaimana kita nak selesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung tadilah. Okey, so itu sahaja perkongsian cikgu. Harap cikgu dapat membantu para pelajar kat luar sana untuk memahami situasi soalan. Okey, dan juga pada masa yang sama kita selesaikan soalan-soalan yang melibatkan dengan ubahan langsung. Okey, itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Kita akan jumpa lagi dengan tajuk yang lain di perkongsian video yang lain.
Okey, terima kasih kerana telah menonton. Assalamualaikum.